Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik ala habibina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita akan baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Riyadhus Salihin yang duduk dekat panjang tu, Babul Wafa' bil Ahdi wa Injazil Wa'di, bab pada menyatakan menunaikan janji. Dan itu dalam catatan Pak Nyang dia telah baca dah sebelum ni. Jadi ambil bab selepas tu. Babul amri bil muhafazati ala ma'tadahu minal khairi. Bab pada menyatakan arahan untuk sentiasa menjaga perkara-perkara baik yang sentiasa kita buat. Imam Nawawi bawa mai sepotong hadis, satu hadis saja. Di bawah bab mengajak kepada kita bersama untuk menjaga perkara-perkara adat, perkara yang menjadi adat kepada kita, bukan perkara adat dalam erti kata agama tu. Perkara yang kita beradat dengannya, kita sentiasa buat minal khairi, daripada kebaikan. Satu benda yang kebaikan, kita disuruh untuk mengulang kebaikan tersebut. Okey. Sebagaimana biasa, Al-Imam Nawawi dia akan datangkan beberapa ayat suci Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama pada malam ni Ar-Ra'du ayat 11. Hadis cukup masyhur. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan mengubah apa yang ada pada satu-satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Secara mudahnya kalau tuan-tuan tengok ayat ni Ar-Ra'du ayat 11 ni, tuan-tuan akan dapati macam-macam penafsiran di kalangan para ulama. Secara mudahnya saya ambil apa yang disebut oleh As-Sa'di. As-Sa'di menyebut apabila kita terbiasa melakukan perkara yang tak baik. Tak baik itu boleh jadi makruh. Tak baik itu boleh jadi perkara yang tidak disukai oleh agama. Allah Ta'ala tidak akan mengubah sikap kita itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Sikap tu hendaklah diubah oleh mereka sendiri. Itu makna innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang kedua, An-Nahlu ataupun An-Nahli ayat 92. Ayat ni cerita tentang perempuan gila. Ada seorang perempuan gila di Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala buat perumpamaan, jangan kamu jadi macam perempuan gila ni. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu jadi seumpama satu orang wanita yang dia merongkai setelah mana dia mengait. Dia kait siap elok, dia rongkai pula. Lepas tu dia jahit pula. Dia kait siap elok, dia rongkai pula. Al-Quran kata, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Ini dengan makna Imam Nawawi bawa ayat ni nak bagi tahu kepada kita, lepas kita buat satu benda yang baik, sebagaimana yang sering disebut, lepas kita buat yang terbaik dah. Summa tawakkal 'ala Allah. Kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala terima, dan mudah-mudahan itu yang kita mau, kita jadi orang yang terbaik. Kalau Allah Jalla wa'ala tolak wal'ayazubillah, maka adalah masalah kepada kita. Jadi itu yang disebut wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kamu jadi macam seorang perempuan gila yang dia kait, siap dia kait, dia rongkai pula. Surah An-Nahli ayat 92. Ayat yang ketiga untuk malam ni Suratul Hadid ayat 16. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Allah Ta'ala kata, janganlah kamu jadi macam orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, yakni Yahudi dan Nasara. Mereka diberikan kitab sebelum ni, fatala alaihimul amadu, lalu mereka mengambil masa yang panjang. Al-amadu maksud dia al-ajalu waz zaman. Mereka duduk dalam masa dan zaman yang cukup panjang. Mereka tak berpegang dengan kebenaran.
faqasat qulubuhum, maka menyebabkan hati mereka ataupun jantung hati mereka itu menjadi keras. Siapa? Orang-orang ahlul kitab. Allah Ta'ala suruh siapa ni, ataupun Allah Ta'ala larang siapa ni, wala yakunu, dan janganlah orang-orang yang beriman tu jadi macam ahlul kitab, yang mereka duduk dalam masa yang lama dan mereka seronok. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran, tuan-tuan akan jumpa Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ilyasah alaihi salam. Tuan-tuan buka lagi dalam surah Qasas, Asy-Syu'ara, Al-A'raf, hak tu cukup banyak. Ibrahim, Hud, hak ni cukup banyak cerita Nabi-Nabi. Kalau tuan-tuan buka dalam cerita Nabi-Nabi ni, kebanyakan jawapan mereka apa? Kebanyakan jawapan mereka, kami ni sebelum daripada kamu lagi. Mereka kata kepada kami ni orang lama, kami makan garam awal pada hampa. Lah, lebih kurang macam orang belah Kuala Kedah. Lebih kurang begitu ya tuan-tuan. Dia tak apa banyak beza kan. Sebab kebanyakan manusia, dia duduk dalam satu bangsa yang panjang tu, dia berasa itulah kebenaran. Tapi sebenarnya kata Allah, jangan kamu jadi macam mereka ini. Mereka terima Alkitab, tapi mereka tak berpegang dengan Alkitab. Wala yakunu kallazina utul kitab min qabl fatala alaihimul amad. Masa tu jadi panjang, faqasat qulubuhum, lalu hati mereka, jantung hati mereka menjadi begitu keras. Istilah Al-Quranul Karim surah Al-Mutaffifin, hati keras ni dia panggil ran. Hati dia cukup keras, kematu, dia tak boleh terima dah hidayah. Punca dia pasal apa? Al-amadu, masa yang panjang, dia tidak perbaharui. Sebab tu kita dengar hadis Nabi SAW sebut, ada dua hadis. Yang pertama, Nabi SAW sebut, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Saya tengok sahabat-sahabat kita jamaah tabligh, saya teringat terus hadis ni. Bila syarah tentang tentang usul 6 tu, antara usul yang pertama tu adalah kalimah thayyibah, mereka akan bawa hadis ni. Antara dia, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan menyebut la ilaha illallah, dengan mempertahankan la ilaha illallah, dengan berpegang dengan la ilaha illallah, dengan meyakini la ilaha illallah. Itu satu. Jaddidu maknanya kita kena sentiasa jadid, perbaharui. Baginda Ar-Rasul juga dalam satu hadis menyebut, dia panggil Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia kata, Muaz, wahai Muaz, duduk, ijlis bina nu'minu sa'atan. Wahai Muaz, duduk di sini, kita duduk saat, najlis, kita duduk, nu'minu sa'atan, kita beriman satu saat. Makna beriman satu saat ni apa? Kita dengar peringatan, kita dengar. Kerana orang yang nak boleh terima kebenaran ini adalah orang yang mau mendengar. Tuan-tuan baca dalam kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh apa masalah kaum dia? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Surah Nuh. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kata Nabi Nuh, dia kata kalau aku ajak mereka, dakwah mereka kepada kebenaran, mereka akan masukkan tangan mereka, jari mereka ke dalam lubang telinga mereka. Ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Tak mau dengar ni akan menyebabkan hati menjadi qasad, hati akan menjadi keras, hati akan jadi ran, hati akan jadi kematu. Lalu Nabi ajar kepada kita, benda-benda yang baik ni berulang-ulang. Disuruh untuk kita berulang. Ada sepotong hadis lagi. Nabi kata dalam satu-satu kampung, kalau kamu nak tengok satu orang tu dia macam mana, kualiti iman dia, kita tak disuruh untuk piduk hukum dia. Tak. Tuan-tuan pegang pen pula, tulis daripada ujung tu, sempadan Pulau Betung. Sempadan Mukim F ke apa. Tengok sempadan belah tu Sungai Burung apa semua tu, tuan-tuan. Rumah yang pertama, Timbalan Menteri, mai ke tak? Satu kacau lah tuan-tuan. Tapi hadis Nabi SAW sekadar nak sebut, tuan-tuan. Dia tak suruh kita hukum. Nabi kata apa? Iza ra'aitumur rajul ya'tadu bil masajid fashhad lahu bil iman. Apabila kamu melihat satu orang lelaki itu berulang alik ke masjid, ya'tadu ambil daripada kalimah adat. Kebiasaan dia berulang alik ke masjid. Pagi, zuhur, kemudian asar. Ya'tadu bil masajid, dia berulang alik ke masjid. Fashhad lahu bil iman, maka bersaksilah bahawa dia ni ada iman. Itu dari segi kita nak tengok kualiti orang. Sekadar dan lebih kepada untuk muhasabah kita. Tak perlu buat senarai apa. Lebih untuk muhasabah kita dan juga untuk memperingatkan orang lain. Nabi SAW suruh kita beradat dengan benda yang baik, dan dengan benda yang baik itu kita disuruh berulang-ulang dan berulang-ulang. Mari kita tengok hadis dia satu ya. Hadis ni ada dua implikasi ataupun ada dua perbincangan daripada hadis ni.
Hadis yang ke-729 dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi ni, dia kata wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takum misla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail muttafaqun alaih. Hadis dia mudah ya. Daripada Abdullah bin Amr bin As. Kita rajin cerita dah tentang Amr bin As ni. Kita rajin cerita dah tentang Abdullah bin Amr bin As, dan Amr bin As tu ada diceritakan tentang siapa Amr bin As. Tuan-tuan sekali sekala promosi Pro Media Tajrid, tuan-tuan buka dalam Pro Media Tajrid, depa ada buat kecil, pendek kan, cerita tentang Amr bin As. Cerita tentang Amr bin As, macam mana dia masuk Islam dengan Khalid Al-Walid dan sebagainya. Ada satu orang daripada Shah Alam, dia telefon dia kata, "Ustaz, saya dengar tu kuliah tu, saya kata, kuliah siapa?" Dia kata, "Kuliah tentang Amr bin As." Dia kata, saya tanya, "Kuliah siapa?" Dia kata, "Kuliah Ustaz lah." Saya kata, "Aku tak pernah lagi tahu mana siapa rakam." Dia kata, "Pro Media Tajrid." Saya pun cari rupanya Muhammad Radhi bin Abu Bakar, anak ayah saya. Jadi bukan saya, tuan-tuan. Jadi Amr bin As ni ramai dah orang nak cerita tentang dia. Cuma Amr bin As ni agak lambat masuk Islam. Itu yang sering dia cerita. Tapi cerita dia masuk Islam tu ada kisah dia yang cukup menarik. Dia kata apa? Anak dia Abdullah bin Amr, bukan Amr. Anak dia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia kata, "Qala li Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, "Ya Abdullah, wahai Abdullah. La takum misla fulanin." Kamu jangan jadi macam fulan. Bahasa Arab bila disebut fulan itu merujuk kepada seseorang yang ta'yin. Fulan bin fulan, yang ditentukan, yang tertentu. Siapa lelaki itu? Sudah tentulah lelaki itu tak disebut namanya. Tapi kenal tak? Kenal. Nabi sebut tentang satu orang lelaki, Nabi kata apa? La takum misla fulanin. Kamu jangan jadi macam fulan. Satu orang murabbi, dia dengan tujuan untuk mendidik. Dan anak-anak tarbiyah dia boleh bagi tahu tentang kesalahan-kesalahan di kalangan anak tarbiyah dia, tapi tidak disuruh untuk ifsya. Tidak disuruh untuk menceritakan keburukan. Ini Nabi buat. Nabi kata, "La takum misla fulanin." Kamu jangan jadi macam lelaki itu. Siapa lelaki itu? Orang yang tertentu. Saya sebut, bila dia kata sebut fulan, itu orang yang tertentu. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam hadis, tuan-tuan akan jumpa fulanah ataupun fulan. Orang yang tertentu. Tapi pasal apa ditutup kan? Kalau dalam utusan Malaysia dia kata apa? Tidak mahu dikenali. Lebih kurang lagu itulah kan? Apa nama dia, bubuh nama apa? Satu orang ditangkap keluar, Safwan ataupun Fadli. Dalam gurungan dia bukan nama sebenar. Contoh. Hak tu tujuan dia bubuh tu. Orang tu ada tak? Orang tu ada. Tapi dihazafkan. Jadi fulan, Nabi kata jangan kamu jadi macam fulan ni. Dalam proses tarbiyah Nabi beritahu, jangan jadi macam ni. Apa salah dia? Yang kedua, Nabi kata kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dia boleh berdiri malam, dia boleh bangun malam cukup panjang, tapi dia tinggal qiyamul lail. Nabi kata apa kata? La takum misla fulan. Kamu jangan jadi macam fulan tu. Seorang murabbi, seorang pendidik, dia boleh beritahu jangan jadi macam kawan tu. Tapi bukan untuk ifsyak, bukan untuk diceritakan pula, bawa cerita. Kerana dalam dua bab sebelum ni kita dah baca rahsia orang itu dan juga keburukan orang tu kita tak boleh cerita. Tapi dalam bab tarbiyah, min babit ta'lim, dalam bab ta'lim, dalam bab pengajaran, Nabi beritahu kamu jangan jadi macam fulan. Apa masalah fulan ni? Kana yaqumul lail. Dia rajin bangun malam. Adat dia bangun malam. Tapi fataraka qiyamal lail. Tapi dia tinggal qiyamul lail. Tuan-tuan, yang kedua, satu-satunya istilah yang ada untuk bangun malam ni adalah qiyamul lail. Semua proses bangun malam ni tak perlu ubah nama lain. Munajat perdana ke apa ke, tak perlu. Satu-satunya istilah yang Nabi guna kalimahnya adalah qiyamul lail. Satu. Cuma proses dalam tu nak buat apa? Hak tu ada. Al-Quran sebut tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nabi SAW sebut, kata, dan sebahagian daripada malam hendaklah kamu bangun untuk menunaikan sembahyang. Ada cerita untuk tahajud. Tapi proses hak malam tu satu-satunya yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW apa yang dinamakan sebagai qiyamul lail.
Kita tak perlu duk ambil perkataan Nabi kemudian kita pergi duk renovate sikit faham. Dia tak jadi, tuan-tuan. Awak Nabi tak reti buat ke? Mereka buat apa yang dipanggil dengan salawat perdana. Apa dia ni salawat perdana ni? Malam esok saya duk tengok belakang apa salawat perdana ni. Baru ni dengar radio Kedah. Oh, salawat perdana tu 2 jam berturut-turut bersalawat. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 10.30 pagi, 2 jam setengah sepenuhnya kita akan bersalawat. Saya kita akan jumpa dalam bab lain, Nabi SAW sebut benda macam tu betul tak? Boleh buat ke tak boleh buat? Benda-benda yang macam tu. Himpun. Tu yang saya duk sebut. Kadang-kadang mereka himpun, yang ramai para asatizah kita sebut. Saya dengar petang tadi Radio Malaysia Pulau Pinang. Saya tak tahu siapa, tapi saya berasa macam lawyer tu. Bukan lawyer hak semalam, saya berasa lawyer hak lawan dengan lawyer hak semalam ni. Saya berasa lah. Saya dengar tadi dia duk sebut tentang jangan memperdagangkan perkataan-perkataan sunnah. Jangan memperdagangkan perkataan-perkataan sunnah. Ketika orang duk dalam keadaan susah dan lain sebagainya, mereka himpun dengan bayaran 200,000. Saya ajak, marilah sama-sama kita bersalawat. Percuma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tak payah panggil Indonesia, tak payah panggil Yaman, tak payah panggil Bahrain, tak payah panggil mana. Tu warid pula daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail istilah agama. Tok Saduk punggah dah. Oh, tak apa sedap lah panggil qiyamul lail. Anak muda tak apa mai. Di ambang subuh. Amboi. Buat benda tanpa di ambang subuh. Ada tak ada buat program apa panggil apa? Program munajat di ambang subuh. Qiyamul lail. Nabi SAW sebut, bukan dalam hadis ni, dalam hadis yang lain. Nabi menggunakan kalimah qiyam. Bila kita mula tinggal istilah-istilah yang digunakan oleh Nabi, satu hari orang mula lupa. Lebih dahsyat lagi, orang menganggap kata istilah-istilah baru. Hak itulah istilah agama. Hak itu lagi dahsyat. Hak itulah lagi dahsyat lagi. Jadi tuan-tuan, hadis ni nak bagi tahu apa? Saya sebutlah tadi ada 2 benda. Yang pertama tadi ni tentang sebahagian daripada modul tarbiyah ni, murabbi, guru, dia boleh bagi tahu. Dia tahu satu orang, tapi bukan dengan tujuan untuk ifsya, bukan dengan tujuan untuk sebar, memperburukkan orang yang menjadi murid dan tidak. Itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi Nabi bagi sebagai intibah, sebagai peringatan. La takum misla fulan. Jangan kamu jadi macam lelaki itu. Apa masalah dia? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dia bangun waktu malam, tapi dia tinggal qiyamul lail. Dia tak mendirikan malam. Dia boleh duduk di Nasmer sampai pukul 2-3 pagi. Din nasi kambak, din di lutung. Dia boleh duduk sampai 2-3 pagi, tapi dia tidak mendirikan malam. Hak tu kalau kita terjemah hak pakai hak duduk ada lah ni kan. Saya pun kadang-kadang tuan-tuan nampak kadang-kadang duduk di din nasi kandang. Jadi tak ada masalah. Tapi yang Nabi sebagi tahu, Nabi kata jangan jadi macam dia ni. Dia bangun malam, tapi fataraka qiyamal lail. Dia tinggal perbuatan qiyamul lail. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Satu hadis ya. Dalam bab yang kedua untuk malam ni, bab istihbabi tibil kalam wa talaqatil wajhi 'inda al-liqa. Bab pada menyatakan sunat mengeluarkan kalimah yang baik dan wajah yang elok ketika mana bertemu. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Hijr dan Ali Imran. Kalau dua-dua ayat ni kita gabung, ayat ni nak bagi tahu apa? Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi, jangan bersikap keras dengan mad'u. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu bersikap keras dengan mereka, nescaya mereka akan lari di sekeliling kamu. Nabi diajar macam tu. Ini dalam konteks dakwah kepada non muslim, dakwah kepada orang yang bukan Islam. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau sekiranya kamu bersikap keras berdepan dengan para mad'u ni, mereka akan lari daripada kamu. Lepas tu hujung ayat Allah Ta'ala kata apa? Fa'fu anhum. Ampunlah mereka. Mereka tak tahu. Ampunlah mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan akan baca dalam sejarah orang-orang yang gagal dalam dakwah atas apa manhaj sekalipun, apabila mereka tinggal manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersikap tibul kalam wa talaqatul wajhi 'inda al-liqa, cakap dengan benda-benda yang baik, ungkapan-ungkapan yang baik,
dan juga wajah-wajah yang manis. Tuan-tuan akan jumpa, kalau satu orang mari, apa masalah kepada gerakan al-hijrah wa takfir di Mesir satu ketika dahulu? Apa masalah mereka? Masalah mereka adalah mereka nak mengkafirkan orang, sehingga mereka dikenali dengan jamaah al-hijrah wa takfir. Mereka kira nak tinggal orang, mereka kira nak kafirkan orang. Siapa? Bukan orang kita, kafir, mereka tinggal. Hati orang ni kena ditarik dengan cara yang sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan Allah Ta'ala tentulah, kalau kata mai dengan tibul kalam, kata-kata yang baik ni, tuan-tuan, orang akan terima hidayah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Selepas orang tengok semua banyak kebaikan, akhirnya orang akan terima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu benda yang cukup ajaib, kalau kita pernah cerita macam mana orang yang nak kata sebut apa, yang memusuhi Islam macam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dengar surah Al-Ma'arij, hati dia tunduk kepada kebenaran hidayah. Bila hidayah itu disampaikan dengan cara yang tepat, Allah Ta'ala bagi tahu, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau kamu ni hati keras, mereka akan lari daripada keliling kamu. Mereka tak akan mai dekat kat kamu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ampunlah mereka, fa'fu anhum wastaghfir lahum, istighfarlah untuk mereka, washawirhum fil amri, dan berurusanlah dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan kamu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu dah azam, maka bertawakkallah kepada Allah. Qadi Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi babu istihbabi tibil kalami wa talaqatil wajhi 'inda al-liqa, hadis yang pertama 730 dalam kitab Riyadhus Salihin. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nara walau bi syiqqi tamrah faman lam yajid fabi kalimatin tayyibah, muttafaqun alaih. Hadis ni tuan-tuan daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, juga satu orang sahabat yang mempunyai kisah yang cukup menarik, tapi sudah tentu dengan selok-selok menceritakan sahabat, suar min hayatus sahabah yang mungkin orang lain boleh buat. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia kata telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka, walau bi syiqqi tamrah. Syiqqi tamrah tu sejurai tamar, buah tamar tu belah empat, bagi Nabi kata, takutlah kepada neraka dengan kamu bersedekah walaupun dengan sebelah tamar. Hadis yang mari dalam bentuk walaupun ni nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu kata tuntutan tu kena buat juga walaupun susah. Apa ada contoh dah? Contoh dia Nabi kata aulim walau bisyatin. Buatlah walimah kenduri kahwin ni walau bisyatin, walaupun dengan seekor kambing. Aulim walau bisyatin. Kamu tak ada apa dah. Aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri ni walaupun dengan seekor kambing. Dalam hadis yang lain, yang itu ni kontroversi, apa nama, depa pi terjemah jadi apa? Roti karai, apa? Roti jala, apa semua tu. Nak beritahu apa? Dalam hadis tu dia tak sebut, cuma dia pi terjemah direct kata roti jala, suwaik tu. Itu adalah nak bagi tahu kata kalau tak mampu sangat, buat juga walaupun dengan macam tu, dengan hidangan-hidangan yang macam tu. Jadi dalam hadis ini Nabi kata apa? Ittaqun nar, takutlah neraka, takutlah azab neraka, walau bi syiqqi tamrah, walaupun dengan memberi sedekah sejurai daripada tamar. Tamar tu pecah empat, kemudian bagi. Faman lam yajid fabi kalimatin tayyibah. Siapa yang tak ada, banyak tu pun tak ada, fabi kalimatin tayyibah, maka cukuplah dengan kalimah yang baik, dengan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang baik. Wa ammas sa'il fala tanhar. Al-Quran sebut surah Ad-Duha. Adapun orang yang meminta, as-sa'il, orang yang meminta-minta, fala tanhar, jangan kamu biar dia lagu tu saja, jangan kamu menghampakan permintaan dia, sama ada kamu bagi wa illa, ataupun fabi kalimatin tayyibah, dengan kalimah yang baik. Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah, takutlah kepada azab neraka walaupun dengan memberi sebahagian daripada tamar. Jadi masalah malah ni tuan-tuan, banjir
banjir. Ada yang guna hadis ni. Saya duduk di pusat pengumpulan malam ni 2 jam, 8 sampai pukul 10 depan Giant Alustang. Mereka buat himpun dapur-dapur gas untuk hantar ke Gua Busang hari Isnin ni, dengan target 1000 dapur gas untuk dihantar. Dapur gas, itulah, nak hantar 1000 insya-Allah. Nak hantar dah, baru ni nak hantar dah. Orang sana kata hantar apa, rumah pun tak ada lagi nak masak tahu lah. Hampa hantar main nasi tu. Ada dah kemarin ni satu kumpulan pi masak nasi orang. Okey. Di luar tu, hak dalam tu dapur gas. Hak luar tu apa saja orang nak bagi. Dia mai hantar, mai lungguk baju buruk ni, Allah cukup banyaklah. Baju buruk cukup banyak. Mai baju tahun ni robek apa semua. Kita kata abang, agak-agak lah nak bagi pun, dia kata Nabi kata seikhlasnya. Tu senang kita apa? Kawan-kawan kita kata tak apalah, kita bawa balik lah. Agak kita boleh bakar. Kalau kita tak ni, nak bawa macam mana tuan-tuan? Orang pekat main bagi. Kesedaran tu ada. Tapi tuan-tuan, kita juga kena baca bersama hadis yang seumpama ini. Bila perkataan walau dengan makna tak mampu, tapi kena buat juga. Ni tuntutan. Kalau kamu tak boleh bagi banyak, walau bisyiqqi tamrah, walaupun sikit daripada tamar, kamu bagi juga. Tapi apa dia sedekah yang paling baik? Dalam banyak hadis kita duk tengok. Ada orang tanya kepada Nabi, ayyus sadaqati afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Nabi kata apa? Al-ma. Sedekah yang paling afdal adalah ayam. Sedekah yang paling afdal. Saya pergi Kota Baru baru ni, pergi ke Kuala Krai. Satu orang sebut tentang apa pengalaman 4 hari ni. Saya pernah banjir tuan-tuan. Rumah saya yang kali kedua tu tahun 2010 tu, alhamdulillah, nampak bumbung sikit ujung. Boleh tahu kat kata rumah ada lagi, tak hancur. Sikit nampak ujung tu. Balik tu perkara yang pertama yang saya nak pergi baru ni ke sekolah Ustaz Basit Abdul Rahman, tapi tak sampai. Jam para pelancong banjir ni cukup ramai sangat. Jadi nak masuk tak apa boleh, saya patah balik. Tuan-tuan, bila masuk, benda yang paling kita kehilangan bagi kami ni bukan ada reta lain, buku. Tengok buku hancur habis. Banjir 2006, banjir 2007 dengan banjir 2010. Tapi kedua-dua banjir tu saya tak merasai macam depa rasai. 4 hari tak ada sebarang bekalan, duduk atas bukit. Seorang pak cik tu sebut, kita ambil sikit ruang ni. Seorang pak cik tu sebut, dia kata, Ustaz, saya baca surah Hud. Cerita tentang anak Nabi Nuh lari ke bukit tu. Lari ke bukit. Tanya-tanya dia kata dia ni guru dakwah halakat. Dia kata lari ke bukit. Dalam lari ke bukit tu, apa perkataan anak Nabi Allah Nuh? Dia menggunakan 2 makhluk. Dia kata sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Aku nak lari ke bukit. Bukit tu makhluk. Ya'simuni minal ma'. Bukit itu akan menyelamatkan aku daripada air. Dia nak bagi makhluk lawan dengan makhluk. Apa berlaku? Dia kata saya nampak betul-betul Ustaz. Waktu mereka duk habaq kata yang naik, Allah kita ni laluan banjir ya. Kita laluan banjir lebih kurang. Tengok naik. Terus lari naik atas bukit tu. Tak boleh buat apa. Nak cas bateri tak tahu nak boleh tahu tak. Puak-puak khurafat ni boleh lah cas bateri dia ada main ni. Tuan-tuan jumpa. Ada satu orang dia main ajaran mana tu. Dia kata saya bateri nak habis. Saya pun panggil Ya Zahra, bateri main setengah. Lepas tu saya panggil Ya Ali, bateri main penuh. Kalaulah lepas tu main mimpi kat saya, kalaulah saya kata Ya Husain, bateri tu tak payah charge dah dan iPhone 5 main. Lah sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam tweet dia tulis benda-benda yang macam tu lang sungguh. Apa punya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila naik duduk atas tu, lari daripada ayat. Tuan-tuan, waktu tu apa dia? Keliling mereka ayat. Tapi apa yang paling kurang bagi mereka? Yang paling kurang bagi mereka adalah ayat. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dr. Ismail Lutfi hafizahullah, waktu dia jadi Amir Hujjaj, ketua rombongan haji Mekah, di Mekah ni bagi negeri Thailand, dia buat satu program, dia panggil program Siqayatul Haji. Program bagi makan kepada orang yang pergi haji. Caranya macam mana? Semua jamaah haji yang pergi ni, siapa yang nak, dia buka kaunter di maktab-maktab Thailand ni, depa bayar 5 rial. Dia pergi di kedai, pasukan dia pergi di kedai, dalam kotak depa bubuh ayak putih, depa bubuh laban. Ayak putih, laban dan sebuku roti depa edak.
Atas hadis Nabi, Nabi SAW sebut kata afdalus sadaqati alma. Seafdal-afdal sedekah itu adalah air. Seafdal-afdal itu sedekah itu adalah air. Hadis ni, balik pada hadis ni, Nabi nak bagi tahu apa? Kalau tak mampu juga setengah daripada walaupun sejurai daripada tamar, tak boleh bagi juga, tak ada apa. Fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimah-kalimah yang baik. Keluar kalimah yang baik, minta maaf ke apakah macam manakah? Dengan kalimah-kalimah yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadis yang kedua dalam bab ni lebih kurang sama. Hadis ni dalam bab sebelum-sebelum ni, hadis yang ke-132 kot, hadis ni dah ada dalam bentuk yang panjang. Hadis tu menyebut semua anggota badan kita ni bila bangun pagi, semua anggota badan kita ni ada bahagian untuk sedekah. Tangan ada sedekah, wajah ada sedekah dan sebagainya. Dan Nabi sebut di hujungnya, wal kalimatu tayyibatu sadaqatun. Dan kalimah yang baik, perkataan yang baik, kita kata kepada orang, kita berbicara dengan orang dengan perkataan yang baik, sadaqatun. Itu adalah perbuatan sedekah. Apa dia perkataan yang baik? Tuan-tuan, saya simpul daripada Nuzhatul Muttaqin, tuan-tuan boleh tengok dalam Nuzhatul Muttaqin dan Dalilul Falihin. Paling tidak ada 3 benda yang kita boleh sebut sebagai sadaqatun tayyibah atau kalimatun tayyibah, kalimah yang baik. Yang pertama, perkataan itu betul. Itu kalimah yang baik. Kalimah yang baik itu, perkataan itu adalah perkataan yang betul. 2, perkataan itu ada unsur islah bainan nas, mendamaikan di antara dua manusia. Mendamaikan di antara dua manusia. Itu kalimah yang baik. Sehingga Nabi SAW sebut, kalau kata ada 2 orang di kalangan kamu bergaduh, maka boleh kamu pergi bagi tahu kepada seorang, dia ni nak minta maaf, dekat kawan ni pun bagi tahu kata dia ni nak minta maaf. Itu kalimah yang baik. Walaupun nampak macam ada unsur tipu, unsur, tapi itu dengan tujuan untuk islah, untuk mendamaikan di antara manusia. Itu kalimah yang tayyibah. Dan yang ketiganya, yang dikatakan kalimah tayyibah itu tidak boleh lari daripada kalimah Al-Quranul Karim. Wal kalimatut tayyibatu sadaqatun. Satu orang yang ni bila kita bagi kepada dia ancaman Al-Quran ataupun kita bagi kepada dia janji kebaikan Al-Quranul Karim, itu adalah sedekah yang terbaik, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat dalam bab ni, hadis yang ketiga dalam bab ni. An Abi Zarr radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, rawahu Muslim. Daripada Abu Zarr radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Nabi kata apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu pandang hina daripada perkara baik ni walaupun sedikit. Sekecil apapun, kalau benda tu perkara yang baik, la tahqiranna minal ma'ruf. Jangan kamu kamu menghina perkara yang ma'ruf. Tuan-tuan, antara perkara yang ma'ruf, orang nampak kecil. Perkara yang ma'ruf ni apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata ketika mana dalam sembahyang disuruh kan menyamakan bahagian belakang. Benda yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda baik. Bahkan Nabi bagi tahu apa? Nabi bagi tahu kalau kamu duduk selang-seli lagu tu akan menyebabkan di celah-celahnya syaitan masuk. Benda nampak kecil, tapi la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Ada orang cakap, orang kata orang lain sampai kira nak ambil dunia dah, depa duk kira nak perbetul saf lagi. Hai, perbetul saf tu kerja-kerja hari-hari. Hak ambil dunia ambil juga. Tapi kalau sampai hak perbetul saf pun hang tak kira, hang kira nak ambil dunia ya, dunia mana nak mai ke hang? Maksudnya, ada orang la tahqiranna, benda kecil-kecil gitu lah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Perkara-perkara yang kecil tu, benda yang ma'ruf, jangan kamu pandang hina. Ada satu orang, saya tak ingat nama, dalam buku, dalam kitab Tajdiduddin wa Tajwidut Tadayyun, tajdid agama dan tajwid cara beragama. Buku ni bagus tuan-tuan, nipis ya. Ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Raisuni hafizahullah.
Dia bawa mai cerita riwayat orang lama. Bagaimana satu orang syekh yang besar. Satu orang syekh yang besar. Dia mengajar. Dalam mengajar dia itu, dia tersalah. Dia tersalah menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerai, pernah menceraikan, dan Nabi kita juga pernah melakukan zihar. Dia kata talaqan nabi wa zaharan nabi. Nabi pernah melakukan zihar, dan Nabi juga zihar ni menyamakan. Kalau apa nama dalam kitab-kitab lama ni, kitab-kitab fiqh lama bahasa Melayu, dia kata belakangmu sama dengan belakang mamakku. Lebih kurang lagu itulah. Kita ingat mamak mana ni, baru ini mana kan? Mamakku tu rupanya mak naik ke atas. Kitab-kitab lama tuan-tuan. Sebagai contoh Idahul Ba'. Idahul Ba' tu kitab dalam mazhab Syafi'i, ditulis dalam bahasa Melayu, cerita tentang hukum kahwin. Dalam Idahul Ba' dia tulis gitu. Zihar ni maksud dia apa? Seseorang itu menyamakan seseorang yang isterinya dengan belakang mamaknya. Dia kata, anti alayya ka zahri ummi. Belakang kamu ini macam zihar, macam belakang makku. Maka adalah hukum dia. Jadi syekh ni kata macam tu. Bila syekh ni kata macam tu, dia pun balik. Syekh ni balik. Syekh besar, orang besar. Tuan-tuan, anak muda ni dia ikut syekh tu sampai di depan rumah. Syekh tu tengok-tengok. Syekh kata, ada apa? Ada masalah apa tadi, pasal apa tak tanya di sana? Dia kata, walaupun perkara yang saya nak sebut ni kecil ya, tapi Nabi kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Perkara yang ma'ruf ni sekecil apapun, jangan kamu tinggal, jangan pandang hina. Saya nak tegur tuan Syekh. Syekh kata tadi ni, Nabi pernah berzihar. Sebenarnya setahu saya, Nabi tak pernah berzihar. Malam besok, Syekh ni dengan jiwa besar dia mengisytiharkan, sesungguhnya apa yang aku kata semalam ni tak betul. Aku tarik balik dan aku ucap terima kasih kepada anak ini. Mai dengan semangat, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Walaupun orang nampak macam kecil ya. Nampak kecil. Mungkin dia panggil apa? Kegelinciran lidah, kesilapan dia ya. Tapi budak ni dia tidak memalukan Syekh, dan akhirnya Syekh tu boleh tunjuk jiwa besar dia. Saya salah. Saya tarik balik apa yang saya kata semalam. Tuan-tuan, nak Syekh besar ni tuan-tuan, nak tarik balik apa yang dia kata semalam. Oh, susah tuan-tuan. Susah. Tu yang lah ni orang duk ancam sama 6 juta. Duk habang kata 30,000 dia buat tak tahu ya, 4 kali ceramah ya lah ni tuan-tuan. Contoh-contoh yang macam tu. Jadi hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Sekecil apapun perkara yang baik ni, jangan kamu pandang hina. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walaupun kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang manis. Wajah yang manis ni benda yang ma'ruf, benda yang ma'ruf. Sebab tu kalau tuan-tuan baca tentang muwasafat seorang pemimpin, muwasafat seorang pemimpin, ambil yang islami ataupun ambil yang bukan islami. Hak orang Islam, hak ditulis oleh orang Islam, sama ada yang dulu ataupun yang lah ni. Contoh kalau tuan-tuan baca dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah bagi Al-Mawardi, sebahagian daripada ciri-ciri yang diletakkan oleh Al-Mawardi itu, lah ni tak relevan dah. Macam pemimpin tu mestilah seorang mujtahid. Nak cari mana mujtahid zaman lah? Seorang pemimpin itu mestilah berketurunan Quraisy. Kok balik pulau ni tinggal berapa orang yang Quraisy? Tak relevan dah tuan-tuan. Jadi hak tu tak relevan dah. Tapi tuan-tuan, satu benda yang disepakati bersama tentang sifat seorang pemimpin tu apa? Adalah seorang yang bersifat raufur rahim, bersifat lemah lembut dengan rakyatnya. Satu perkara yang dia ni bersifat rahman, dia bersifat rahmah. Dia bersifat rahmah kepada rakyatnya, sebagaimana yang ditunjuk oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga ni menyebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Perkara yang baik ni sekecil apapun, jangan kamu pandang hina. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walaupun kamu jumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang manis, walaupun sekecil itu, jangan kamu pandang hina. Kamu jangan pandang hina. Mungkin itulah di antara pemberat amalan kamu. Tuan-tuan cuba perhati. Pemimpin-pemimpin besar ni, ulama-ulama hebat ke, pemimpin besar dan sebagainya ni, kalau kita pergi jumpa depa, halah ni lah. Imam Ibn Taymiyah saya tak pernah jumpa. Imam Syafi'i apa semua saya tak pernah jumpa. Jadi cerita lah ni.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok pemimpin-pemimpin hebat ni, mereka ada trademark masing-masing dalam mengingati kita, memberi penghargaan kepada kita. Pemimpin ada setengah jenis. Dia tak apa no, kita jumpa lain no, kita jumpa lain. Dia keluar naik kereta tu, dia tak ingat dah kita. Tapi tuan-tuan, rakyat mai jumpa dia ni, balik tu dia kembang. Dia nak jumpa lagi dengan aku. Tak apa jumpa sekali. Tuan-tuan nampak tu. Tu kadang-kadang tu. Ini dia bukan ni. Itu kata-kata trademark yang masing-masing kan. Pemimpin dia kata gitu. Rakyat. Tuan-tuan, pemimpin ada setengah jenis pemimpin, dia tegur kita dalam keadaan ramai-ramai. Dia mula tegur. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Dia tegur kita. Dengar di tengah pasar malam, tuan-tuan. Jumpa di pasar malam, duduk jalan-jalan. Dia tengok-tengok, Ustaz, kita kali-kali tengok timbalan Perdana Menteri. Allah, aku berasa. Lepas tu, puak-puak kontraktor ni main ligan kita. Tentu dia ni kena timbalan Perdana Menteri. Boleh cari duit lagi. Lebih kurang lagu tu lah, tuan-tuan. Ujung-ujung tu tambah ya, tuan-tuan. Ni dia ada perkataan-perkataan yang tersendiri di kalangan pimpinan. Baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan tengok. Dia bila dia jumpa, dia akan biwajhin taliqin, dengan wajah yang cukup manis. Sampai semua orang ada pengalaman yang sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu bab yang kedua, bab pada menyatakan tuntutan untuk memperbaiki perkataan dan juga wajah yang manis ketika mana bertemu. Yang seterusnya, bab istihbabi bayanil kalami wa idaihi lil mukhatab wa takririhi liyufham idza lam yufham illa bizalik. Ini bab pada menyatakan sunat kita menjelaskan satu-satu perkataan. Menjelaskan, menafsirkan satu-satu perkataan bagi orang yang kita bercakap, dan juga kita mengulang-ulangnya supaya dia memahaminya sekiranya dia tidak boleh memahami melainkan dengan cara itu. Diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufham anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Anas bin Malik, khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menyampaikan satu-satu ungkapan, a'adaha thalathan, dia akan mengulangnya 3 kali. Contoh apa? Contoh semua hafal dah. Dalam kitab hadis 40 bagi Imam Nawawi juga ada sepotong hadis. Satu orang mai jumpa dengan Nabi. Dia tanya kepada Nabi, dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong bagi pesanan kepada kita, kepada saya. Nabi kata apa kat dia? La taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, dia mengulang tanya banyak kali, dan Nabi pun mengulang lagu tu juga. Dia tanya, apa lagi? Summa'ai, Nabi kata la taghdab. Nabi ulang. Ulang itu sebagai apa? Sebagai satu pasakan. Ulang itu sebagai satu pasakan. Tuan-tuan, dalam syarah Nuzhatul Muttaqin, dia kata diambil daripada inilah ada beberapa contoh dia, beberapa ungkapan-ungkapan yang warid daripada Nabi suruh sebut 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Itu kan 3 kali. Sebab apa? Dia sebagai satu itmi'nan, pemberi ketenangan kepada kita bahawa kita dah ucapan yang cukup tinggi nilainya ini. Dalam hadis Nabi SAW sebut, ada perkataan kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani 'indar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 kalimah cukup berat di sisi timbangan Allah, cukup mudah untuk disebut oleh lisan, cukup disukai oleh Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman. Apa kalimah itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmizi, berapa kali disuruh ulang? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada riwayat yang menyebut 10 kali. Ada hadis yang menyebut tentang beberapa bacaan pada waktu pagi dan pada waktu petang. Tuan-tuan boleh rujuk edisi terbaru Azkar An-Nabawiyah, zikir pagi petang, Dr. Ismail Lutfi, hak terbaru. Di bahagian belakang dia bawa mai semua takhrij hadis. Apa-apa yang dia ajar di depan.
Dalam dia tulis di bahagian depan tu, dia tulis di bahagian belakang dia bawa takhrij hadis. Hadis ni riwayat sekian, maksud hadis macam mana, fadilat dia apa. Beliau telah buat dalam edisi yang terbaru, Azkar An-Nabawiyah. Bacaan pagi dan petang, Azkar Lailah, bacaan pagi dan petang, sebahagiannya diajar oleh Nabi untuk kita mengulang-ulangnya 3 kali. 3 kali, ulang. Demikian Nabi bila bercakap dengan orang sampai orang faham, Nabi akan bercakap tentang 3 kali. Nabi SAW dia akan ulang 3 kali. Nabi ini tuan-tuan, di antara kelebihan Nabi ini, Nabi kata tentang dirinya sendiri, wa utitu jawami'al kalimi. Aku ni diberikan, Allah Ta'ala anugerahkan kepada aku jawami'ul kalimi. Kalimah itu walaupun pendek, tetapi dia jami' dan mani'. Apa makna jami' dan mani'? Lengkap dan sempurna. Tak perlu tanya dah. Pendek. Orang tanya kepada Nabi, apa yang kamu nak sebut kepada aku? Nabi kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah bahawa aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Nabi ulang sebut. Itu cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iza ata ala qaumin fasallama alaihim thalathan. Apabila baginda mendatangi mana-mana kaum. Mendatangi ini kalau tuan-tuan tengok dalam bab-bab sebelum ni, selepas bab tawakal, bab-bab awal tu, ada hadis yang menyebut kata Nabi SAW ajar kepada kita tentang martabat siapa yang nak bagi salam kepada siapa. Kan? Nabi sebut orang yang mai kepada orang yang duduk. Orang yang duduk ni, orang yang mai tu bagi salam, Assalamualaikum. Orang yang sikit bagi salam kepada orang ramai. Tuan-tuan dengar salam daripada orang yang sedikit. Nabi SAW sebut, orang luar bagi salam kat orang dalam. Orang luar bagi salam kat orang dalam. Kita telefon orang, kita kena mulakan dengan salam. Kita ni tak payah sama-sama dengan angkat, halo, Assalamualaikum, halo juga. Halo, saya sekadar kenangan ya tuan-tuan, sekadar kenangan. Dia tak akan berulang. Antara benda yang saya duk rajin melawak dengan Cikgu Mak Isa Allah yarhamuh, antaranya adalah kes telefon ya. Kalau saya telefon dia akan jawab, halo, saya kata Cina mana ni? Ni. Tuan buka dia buat Assalamualaikum. Dia antara benda yang saya duk rajin melawak dengan beliau. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, itu di antara tingkatan-tingkatan siapa yang nak bagi salam. Dan selalunya Nabi ni bila dia seorang, sebagaimana hadis ni sebut, wa idza ata ala qaumin, bila dia mendatangi satu-satu kaum itu tentulah ramai, sallama alaihim thalathan, maka dia akan menyampaikan salam kepada mereka 3 kali. Dalam riwayat yang lain, dalam bab salam sebelum ni tuan-tuan akan jumpa juga bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bila dia pergi rumah orang, dia akan sampaikan salam 3 kali. Kalau kawan tu tak jawab, mungkin kawan tu ada masalah, mungkin kawan tu tak dengar, mungkin kawan tu tidur, mungkin ketaksiran kawan tu, dia balik. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu, rawahu Abu Dawud. Kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, katanya adalah percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkataan yang faslan, kalimah yang jelas, satu patah. Apa yang disebut. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita baca dalam hadis, timbul pertanyaan di kalangan para sahabat. Kalau istilah tu baru, sahabat tak tahu, sahabat terus tanya. Pasal apa? Jelas apa yang disebut oleh Nabi. Dia bukan kesamaran. Memang betul-betul itulah yang disebut oleh Nabi. Tapi sahabat tak tahu. Sahabat terus tangkap. Setiap orang yang mendengarnya, kata Aisyah, yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Setiap orang yang dengar, insya-Allah akan faham apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sebagai contoh. Nabi kata apa? Tada'a alaikumul umam kama tada'al akilatu ila qas'atiha. Qala wa min qillatin nahnu yawma izin ya Rasulullah. Qala bal antum kathir walakinnakum ghusaa'un ka ghusa'is sail. Wala yanzi'anna, sampai habis. Kemudian Nabi sebut Allah Ta'ala akan memasukkan kepada mereka itu perasaan al-wahnu. Para sahabat tak pernah dengar apa dia al-wahnu. Terus tanya Nabi, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa dia perkataan al-wahnu itu wahai Rasul? Barulah Nabi jelas, hubbud dunya
wa karahiyatul maut. Kasih kepada dunia dan takut kepada mati. Sebahagian daripada orang dia rajin sampaikan ucapan-ucapan yang bombastik, ucapan-ucapan yang cukup hebat, yang bila dia duduk orang tanya dia, kadang-kadang dia pun tak apa nak faham. Dia kira dia kena masuk perkataan-perkataan yang hebat-hebat. Kita berada dalam dasawarsa yang keenam perjuangan ini. Dia boleh bubuh kalimah dasawarsa pemangkin. Ada orang yang macam tu. Tapi Nabi SAW, kita bercakap dengan orang dengan perkataan yang faslan sampai orang tu boleh faham. Setiap orang yang dengar, dan Nabi SAW sebut antara orang yang ini, inna fi fasahatil kalami la sihrun. Ada orang yang dari segi fasahah, dari segi dia fasih berbicara tu, dia akhirnya kefasihan dia itu akan menjadi sihir. Tuan-tuan tengok, kefasihan. Sihir ni bukanlah ilmu sihir tak. Orang akan terpukau sihir. Orang telah disihir dengan ucapan dia. Tetapi tengok puak-puak yang jual ubat, Allah dia cakap, tuan-tuan cuba tengok. Lah tuan-tuan pun beli. Minyak angin tak ada apa pun. Dia cerita ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, cerita tentang disebut oleh Profesor Dr. Tanaka. Kata semua, aku biasa dengar kalimah ni. Pergi tanya dia, siapa? Mai ikut mana? Jepun mana? Dia kata tak ada tu steamroll tu nama dia Tanaka. Yang aku sebut pi dia kata. Tuan-tuan, puak-puak yang jual ubat tu. Inna fi fasahatil kalami la sihrun. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi dia fasahatul kalam. Dia pandai bercakap. Lama orang akan tersihir dengannya. Orang akan terpegun dengan apa yang disampaikan dan diucapkannya. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati, itu tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi sampai ni memang betul-betul keluar daripada lubuk hatinya sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan kepada umat ini apa yang nak dikehendaki oleh beliau. Kalau tuan-tuan kita baca hadis dalam bab yang seterusnya, hadis yang terakhir di Al-Irbad bin Sariyah, seorang sahabat Nabi ni, dia menggambarkan ucapan Nabi ni sampai ke tahap mana? Sampai ke tahap setiap orang yang mendengar itu air matanya akan mengalir. Setiap orang yang mendengar itu jantung hatinya akan gemetar. Jantung hatinya akan gemetar. Ada orang tuan-tuan Allah Ta'ala bagi kat dia. Allah Ta'ala bagi kat dia. Ada orang bila dia cakap tentang MLM ni tuan-tuan, duit duduk dalam peti besi ni bergedik nak keluar. Nah, sungguh tuan-tuan. Kita pernah kenal orang yang buat MLM kan? Bila dia bercakap, dia cerita plan dia apa semua, Allah Ta'ala bagi kat dia. Duit yang duduk dalam peti besi tu keluar. Akhir-akhir keluar dah, kita tanya, "Han nak berniaga apa sebenarnya?" Dia kata, "Tengoklah yang sejuk ke apa ni musim-musim banjir. Nak berniaga yang sejuk lah." Tapi dia tengok plan dia, Allah cukup hebat. Ada orang yang macam tu tuan-tuan. Inna fi fasahatil kalami la sihrun. Dalam masalah fasahatul kalam, orang yang ada kefasihan dalam berbicara ini, kadang-kadang perkataan itu boleh menjadi apa yang dinamakan sebagai sihir, boleh memukau orang. Tuan-tuan hadirin mukminin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bertemu lagi selepas ini, siri-siri selepas ini insya-Allah dalam bab yang cukup menarik tuan-tuan. Hadis daripada Wa'il Syaqiq bin Salamah. Saya sebut sikit-sikit insya-Allah malam ni. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia cerita Ibnu Mas'ud ni mengajak setiap hari Khamis. Lalu ada orang mai jumpa dengan Ibnu Mas'ud, dia kata, "Wahai Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud, kalau kita buat hari Khamis dengan hari Selasa bagus." Dia kata, "Lawadittu annaka zakartana kulla yawm." Bukan hari Selasa. Kalau kamu buat pengajian ni setiap hari cukup bagus. Tiap-tiap hari mengaji. Tiap-tiap hari mengaji. Apa jawab Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud kata, "Ama innahu yamna'uni min zalik." Sesungguhnya Nabi menghalang aku daripada buat benda yang macam tu. Mengajak tiap hari, mengaji tiap hari, kerap-kerap sangat ni. Apa yang hujung dia? Hak tu kita kira bulan depan pula insya-Allah. Nak habaq kata 2 minggu lagi tak mai lah. Jadi jangan kerap-kerap sangat. Bulan depan pula, bulan 2 pula insya-Allah. Apa bulan 2 pula tuan-tuan. Jadi hadis ni tuan-tuan nanti kita akan tengok bagaimana Nabi SAW ajar. Nabi SAW Abdullah bin Mas'ud beritahu, dia kata jangan sampai setiap hari, jangan kerap sangat. Itu yang dan ada lagi cerita tentang bab tentang macam mana nak sampaikan peringatan dan bersederhana ketika mana menyampaikan peringatan. Cerita tentang khutbah ada dalam bab seterusnya. Kita akan tengok khutbah ni Nabi kata tanda kecerdikan Tok Khatib. Tuan-tuan aja dengar dah ni. Tanda kecerdikan Tok Khatib tu, dia memendekkan khutbah.
Dia mengaji Mesir 4 tahun, dia nak habaq semua dalam khutbah tu. Kacau lah. Habaq sikit-sikit je, habaq kamu tahu ya. Khutbah tuan-tuan kadang-kadang sejam tak habis lagi. Bukan khutbah tu. Khutbah ni dengan keadaan kita nak kena terjemah hadis, kita nak kena syarah hadis dan juga ayat suci Al-Quran. Mungkin kita kata 20 minit, 25 minit tu cantiklah khutbah yang pertama. Tambah di Pulau Pinang tuan-tuan. Tu bagi khutbah ni sejam setengah. Puas hati, padan muka depa. Oh, kalau kira lagu tu. Nabi tak bagi. Nabi kata tanda ketidakcerdikan. Tuan-tuan pernah ingat 5-6 tahun lepas satu orang sampai khutbah. Panjang punya sampai khutbah. Ada satu orang bagi dia, "Oi, mamu, sudahlah. Orang nak kerja." Tu saya ingat di mana? Dia dari Pulau Pinang ni lah tuan-tuan. Dia kata, "Oi, mamu, hang berhentilah. Apa sampai tak tahu orang nak kerja." Jadi itu dicerita dalam bab sebenarnya. Babul wa'zi wal iqtisadi fihi. Bab pada menyatakan peringatan, macam mana cara kita nak sampaikan peringatan dan bersederhana ketika mana nak sampaikan peringatan. Jangan terlalu panjang dan lain sebagainya. Itu akan kita baca nanti insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkatannya. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab, di kalangan orang Arab sebut apa yang dipanggil dengan takbin. Apa takbin ni tuan-tuan? Takbin ni setiap orang, tuan-tuan, setiap orang ada tuan-tuan orang-orang yang tuan-tuan rapat. Ada orang yang tuan-tuan rapat. Sama ada anggota keluarga ataupun bukan anggota keluarga. Sebaik sahaja mereka mati, kita menyebut tentang kebaikan-kebaikan mereka. Apa-apa yang manis dan sebagainya. Itu dipanggil dengan takbin. Setiap kita tuan-tuan, kita ada nostalgia kita masing-masing. Saya majlis setiap malam keluar ataupun 2 malam sekali keluar. Tak apa kerangan 2-3 malam sekali keluar. Tuan-tuan, di setiap tempat dan di setiap masjid tu ada orang-orang yang tertentu. Kalau di Kuala Lumpur ada seorang Pak Haji tu, dia akan telefon saya awal minggu, dia akan telefon, "Ustaz, mai dengan apa? Flight ke? Bas ke? Kereta ke? Kereta apa? Nak tidur mana?" Semua dia akan tanya. Saya tanya, Pak Long ni susah sulit ke? Susah sulit tanpa gaji. Dia akan ikut semua. Setiap tempat ni kita ada orang-orang yang macam tu. Yang akhirnya kalau dia ataupun kita sudah tentu dipanggil balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia sudah tentu ada apa? Satu benda yang kita menyebut-nyebut tentang kebaikan dia. Tuan-tuan, di antara tempat yang mula-mula di Pulau Pinang ni adalah di Masjid Kampung Poleh. Di antara tempat mula-mula di Pulau Pinang ni. Sebelum saya kahwin ni tahun 2000, saya mula-mula mai di Kampung Poleh ni, bermula di Pasti. Bermula peristiwa di Pasti. Tuan-tuan ingat, orang lama ingat di Pasti Kongsi tu. Lepas tu buat di Paya Turbong. Lepas Paya Turbong tu, turun Paya Turbong tu, almarhum Cikgu Mak Isa pegang saya. Dia kata, "Kena mai Kampung Poleh." Saya tengok, Pak Cik ni siapa ni? Dia kata, "Kena mai Kampung Poleh." Mailah Kampung Poleh. Dan sejak itu tuan-tuan, di antara banyak-banyak tempat yang pada ketika itu orang tak kenal lagi i'tikaf Ashrul Awakhir min Ramadan ni. Saya ingat di Kampung Poleh ni pernah, ya walaupun tak ramai, tak buat secara berjamaah dan sebagainya, tapi orang kenal i'tikaf Ashrul Awakhir min Ramadan. Dan setiap tahun ada kelibatnya. Setiap orang ada kelemahan, setiap orang ada ketaksiran. Itulah yang namanya manusia. Tapi tuan-tuan, lahu ma qaddam, apa yang dia telah bawa, itulah yang terbaik untuknya. Apa yang dia telah bawa, itu yang terbaik untuknya. Sebab itu kita diajar untuk kita bertafaul, meletakkan sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'zamallahu ujurakum wa ahsana azaakum wa ghafarallahu limayyitikum. Bila orang mati, saya antara benda yang saya ni ketika di hospital balik pulau dalam bulan Ramadan, nak pergi tazkirah di Jalan Baru. Waktu tu pergi, dia sebut, dia kata, "Kalau saya tak ada pun kena mai terus." Sebab ada satu orang ustaz sebut di sini, di ni, dia kata ayah dia pesan, kata tempat lain boleh tinggal, tapi Kampung Poleh jangan tinggal. Tapi ustaz tu dia kata resap dah, tak main dah. Dia kata, jadi kalau saya tak ada pun, tak ada siapa nak jamu dah ikan temenung, buang perut, apa semua dah kan. Ini lebih, Allah Rahmat Cikgu Mak Isa pun lebih kurang juga. Pagi-pagi Jumaat dia akan telefon, makan ikan temenung ke, nak makan di Sungai Burung ke? Kau kita makan capati bakhtiar ke? Dia atok semua tu tak. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keberkatan, kebaikan kepada beliau. Allah Ta'ala mengangkat darjatnya kepada beliau. Satu orang kawan beliau yang masing-masing, saya tak pasti sama ada ketika di Star ataupun ketika di maktab perguruan, sama-sama tua, sama-sama ada gelaran masing-masing yang, dan kebetulan sama-sama saya kenal. Saya pergi kuliah subuh di tempat dia, saya beritahu,
Allahyarham Syed Umar Isa telah kembali ke rahmatullah. Beliau duduk agak lama, beliau lumpuh sebelah badan, daripada sebelah tangan tak boleh angkat. Dia duduk agak lama. Dia sebut tentang apa-apa yang dia pernah teringat, dan itulah tuan-tuan kehidupan yang akhirnya kita semua akan dipanggil balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah taala merahmatinya dengan rahmat yang cukup luas, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkatannya, mudah-mudahan ada kebaikannya, apa yang baik daripada Allah, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.